Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini Ustazah nak suruh kita tahu peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey, kat sini ada 3 peranan hadis sebagai sumber hukum. Hadis ni mempunyai beberapa peranan sebagai sumber hukum. Antaranya termasuklah yang pertama menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Kalau kita tahu dalam Al-Quran dalam Al-Quran dia suruh kita puasa kan? Dalam Al-Quran dia suruh kita puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasummuh." Sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Okey. Kemudian datanglah hadis. Datang hadis ni nak kuatkan apa yang Allah suruhkan, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Abu Hurairah kata apa yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Hadis ni datang untuk kuatkan lagi apa yang disebut di dalam Al-Quran. Adakah tak cukup kuat lagi ke Al-Quran ni? Tak, bukan macam tu. Soalannya macam ni. Membagi penegasan, membagi peringatan. Nak cakapnya macam kita lah, ayah suruh solat, kita duduk diam lagi, tak pergi solat lagi. Tiba-tiba mak pula datang bebe. Maksudnya seolah-olah ayah tu Al-Quran, mak tu hadis. Nak cakapnya kena bagi tahu peringatan berulang kali barulah kita pergi solat kan. Manusia ni biasalah kena saling mengingati. Okey, nak cakapnya bukan nak kata mak awak dengan ayah awak tu sama dengan hadis. Tak juga. Dia hanya sebagai perbandingan. Okey, itu yang peranan yang pertama. Hadis ini menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, yang kedua peranan hadis memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Dalam Al-Quran dia suruh wa aqimus solah, tapi datanglah hadis. Dalam Quran dia suruh solat. Tapi bagaimana cara solat? Bagaimana cara solat itu diceritakan di dalam hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Rukuk bagaimana, sujud bagaimana, itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sebagaimana kita solat sekarang, begitulah cara solatnya. Okey, peranan hadis yang ketiga menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Dalam Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutera untuk lelaki, tetapi benda ini disebut dalam hadis yang mana Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarangkan kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Okey, ini 3 sahaja peranan hadis. Jadi Ustazah nak awak ingat 3 peranan ni. 3 peranan ini dan tulis dalam buku nota. Okey. Assalamualaikum.